أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وتمم لساني. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه Muhammad. Alright. Assalamualaikum, selamat malam semua. Pertamanya maaf ya sebab dah lama tak ni apa ni ke udara. Untuk malam ni saya akan cuba buat refresh dan juga bagaimana untuk trade dengan weekly candle lah. Alright. Baik. Sama ya. Dan kita akan refresh juga ada beberapa benda yang cuba kita nak refresh malam ni. Pertamanya saya dapati masih ramai juga yang masih confused untuk buat penarikan Fibonacci dan juga untuk melihat pullback. Okay, kalau let's say kalau kita berada di GU lah, katakan GU lah. Sekejap. Saya punya terlalu banyak ya. Suara kalau terlalu perlahan ataupun ni cuba boleh beritahu lah. Right? Baik. Saya ambil pair GU lah ya. Okay, saya masuk ke separator. Baik. Untuk penarikan Fibonacci, saya refresh balik. Ada dua cara. Yang pertama sekali adalah menggunakan kaedah dominan. Yang kedua adalah menggunakan kaedah CB. Dalam situasi tak ada dominan seperti sekarang ini, ya, ada satu candle IB, right? Dan juga bukan merupakan dominan dan dia break ni. So kita akan ambil daripada sini buat satu penarikan Fibonacci, right? Membuat satu penarikan Fibonacci. Dan target kita adalah 161, 261. So kalau tengok pada GU ni dia telah pun mencapai 423 lah. So sebab itu semalam saya ingin melihat small pullback di 15 minit untuk saya masuk. Tetapi market ni terus menerus turun, tidak memberikan peluang untuk kita masuk. Tidak berikan peluang untuk kita masuk. Even though dekat sini semalam saya buat kiraan 1, 2, 3, 4, 5 ni, 5 sepatutnya habis di area sini. Tapi tidak berlaku dengan 5 di 15 minit ni terus pergi kepada, kalau kita tengok di sini, break CB dekat sini ya. Ni break CB dekat sini. 5 ni dia terus pergi kepada 423. So dia tidak break. So tak apa, tak ada masalah. So di sini dia buat satu, so nanti akan ada A, dia ada B dan dia ada C. So ada ruang untuk kita buat entry, tapi bukan semalam. Semalam market tak buat pullback. So mungkin dalam minggu depan baru berlaku pullback tu untuk kita masuk lah. Baik. Kalau kita tengok di sini ya, ramai orang kata kat mana nak masuk sebab market ni bergerak dengan agak laju. Dia agak laju dan bergerak. So basically saya akan fokus kepada dua tempat entry. Kok mana sekalipun wajib bagi saya untuk masuk satu entry di kawasan sini. Ini adalah kawasan 088 dengan 0786, iaitu pullback dengan breakout. Wajib bagi saya untuk letak satu position di sini. Wajib. Ya, kalau kita jaga MM dengan baik, wajib letak satu position. Nah, kalau dia buat retrace ke kawasan IB ni, di kawasan IB, ini juga satu kawasan yang saya akan masuk entry kedua, iaitu di antara 0.45 dengan 0.386. Dan the last sekali adalah di kawasan sini, which is tak mungkin sebab kalau kawasan sini dia dah break pecah. Tapi 0.2, 0.214 dan 0.12 ini adalah last choice. Sebab tiga kawasan ini market sentiasa akan hit kalau benar dia nak buat reversal. So kalau kita tengok di sini ya, di sini ada which is dominant dan di sini ada CB. So dahulukan dominant,
tarik di sini, di body ke di shadow, di body terlebih dahulu. So kalau kita tengok di sini ya, satu position saya akan masuk di sini, di kawasan 0.88 dengan 0.786 dengan small lot. Dan second position akan berada di sini. Alright, which is saya ni cari ya. Yang inilah cari. Alright, yang ni cari. So, kalau kita tak nak, kalau kita tunggu market untuk sampai, ada situasi di mana strong momentum dia tak naik ataupun dia tak sampai ke kawasan IB ya, dia tak sampai ke kawasan IB, dan kita lihat di sini kawasan IR9 juga dia tak sampai. So ini area adalah tempat entry ya, entry sell di sini di 0.5 dengan 0.386, ingatlah, dan juga di kawasan 0.88 dengan 7.86. Pada kita masuk di sini kita akan floating lebih kurang dalam 39 pip. Kalau kita masuk dalam 0.5 kita akan floating lebih kurang dalam 0.05, kita akan floating lebih kurang dalam $20 sebelum kita masuk lagi satu di sini dan memberikan kita lebih kurang 200 pip lebih lah. Alright, 200 pip lebih. Okay, kita tengok, kita refresh lagi bagaimana kita nak masuk. Di sini juga sama. Kita melihat ada satu ada satu dominant break ya, dan kita ada CB1 break ya. Tapi kalau kita bercakap soal entry dekat sini, tak mewalidkan untuk kita entry. Ini valid untuk kita ukur selepas dia break CB. Kita nak tengok kat mana dia pergi. Tapi kalau kita nak tengok, kita kena tengok dekat smaller time frame yang mana ada CB ya. Sebab itu adalah syarat dia lah. Right? So kalau kita tengok di sini, kalau kita tengok di sini, CB1 dia berada di sinilah. Ada satu candle bull di sini ya, yang hilang ya, berarti market ni naik. So di sini kita tengok ini adalah CB dia, dan di sini pecah. Ya, di sini dia punya pemecahan. So kalau kita ambil di sini, tarik di sini, di body, di shadow, tak ada masalah. Kita ambil situasi yang mana break CB ya. So kalau kita tengok sebelum market ini sampai ke atas ya, untuk memecahkan di sini iaitu CB1 DH4. Ini CB1 DH4, bukan sorry. Ini bukan CB1 DH4. Di sini CB1 DH4. Di sini CB1 DH4. Di sini adalah CB1 DH1. So kalau kita ambil di shadow, okey, dengarlah sebelum pada dia buat satu kejatuhan yang baru. So, point dia adalah pengambilan entry yang pertama sekali adalah di sini. Iaitu di kawasan 0.88 dengan 0.786. Pullback dengan breakout. Ya, ada description ya. Pullback dengan breakout. Satu mesti masuk di sini. Bukan di sini sebenarnya, di sini ni. Ya, bila dah pecah ni, saya besarkan gambar lah. Bila dia pecah ni, alright, dengan dia memecahkan CB dekat sini, okay, dia pecah ni, so di sini ada satu entry, which is dia boleh bagi kita untuk satu pergerakan ke 161 terlebih dahulu. Second entry, kalau kita lihat, dia akan pergi kepada 0.5 dengan 0.386, iaitu di mana? Di kawasan sini. Sini ya. So kalau kita duduk dekat H4, ini tempat dia. Ini tempat dia H1 tadi. Ini adalah tempat untuk second entry. Okey. Kalau kita belum lagi keluar di sini, ya, kita terpaksa tahan floating sampai ke sini lebih kurang dalam 20 pip. So market naik kepada 423 ataupun 261, itu terpulang. Okey, itu terpulang. Ada reason kenapa lah. Alright. Kita tengok lagi kalau kawasan sini ya, sebab apa di sini kita ambil sell. Kenapa di sini kita ambil sell? Saya simpulkan dalam satu
apa ni, dalam satu kesimpulan, iaitu AO di sini menunjuk kepada situasi convergent. Alright? Sini berlaku pemecahan. Dia merujuk bahawasanya sekarang ni market ni, okey, dia pecah di sini, dia pecah di sini, sini pun pecah di sini. So dia merujuk bahawasanya market ni masih ada momentum untuk turun sebab convergent berlaku. Bila berlaku convergent, dia merujuk bahawasanya akan berlaku new low, ya, akan berlaku new low. Dengan new low itu nanti akan membentuk divergence. Alright? Dengan new low ni nanti akan membentuk divergence. Baik, yang ini yang kita nak ni, yang kita nak ni, yang ni pun kita boleh nampak, ya, kita boleh nampak bahawasanya pullback ini kalau kita tengok, ya, di sini ada berlaku twin, ya, maksudnya ada berlaku CB1 break dengan twin. Kalau nak ambil, berhati-hati, tapi di mana entry dia? Entry dia di sini, ya, sampai ke sini, entry dia adalah di sini ada satu, market turun, kita float, dan di sini ada satu. Dua tempat. Yang ini saya kata last, ya, jarang-jarang. Tapi kalau dia datang, terus pulang, ya. Kalau dia break, you have to cut lah. Alright? So finally market pergi kepada 161. Alright, iaitu 0.88 dengan 0.786 untuk satu position yang pertama, 0.5 dengan 0.386 untuk position yang kedua. Market sentiasa mencari dua level ini. Kalau kita tengok di sini pun sama, ada satu IB, alright, ada satu CB1 pecah, IB, CB1 pecah. Nah, kita tengok di mana entry level dia. Kita ambil di body dulu sampai ke high lah. Baik. Bila kita tengok di sini, jelas, lepas pada dia break, dia break CB1, dia break. Entry pertama berada di sini. Di kawasan 0.88 dengan 0.786. Itu entry yang pertama. Second entry berada di sini, iaitu 0.386 dan 0.5. You boleh nampak statistik market sentiasa mencari area ini untuk dijadikan sebagai entry yang bagus, entry yang baik. Right. Sebelum pada dia pergi kepada 261, iaitu di kawasan sini, ya. Di sini ada shadow ni, ya, ada shadow di sini. Baik. Itu satu. Kita recap, ya, kita recap penarikan Fibonacci dan juga cara untuk kita masuk entry, ya, menggunakan Fibonacci. Alright, ingat apabila ada sahaja seperti ini, ya, dia very good lah. Kalau kita tengok di sini, okey, yang ini pecah CB. Ini bukan dominant, ini hanya sekadar IB. Kalau kita tunggu, dia tak sampai. Okey, kalau kita tunggu, dia tak sampai. Kalau kita tunggu di area EL9 pun, head and shoulder pun, dia tak sampai. So the another trick yang kita guna adalah menggunakan level Fibonacci. Yang mana? Iaitu 0.88, 0.786, itu satu zone, dan satu lagi adalah 0.5 dengan 0.386. Itu juga satu zone. So kita ada dua zone. So di sini jelas, pecah di sini, tarik. First entry you akan ada di sini. Wajib kena masuk sebab kenapa kita wajib masuk? Sebab kalau di sini merupakan momentum yang kuat, dia akan sentuh di area 0.786 dan 0.8 dan terus akan jalan. So kita hanya ada satu entry. Tapi kalau market ini buat pullback, kita akan float. Tapi float ini float yang tidak melampau, iaitu sekadar 30 pip. Kalau kita masuk $1 baru $30, dia finally dia cari
0.5 dengan 0.386. Dan kemudian dia akan turun dan kita ada dua position yang berjalan. Yang mana kalau kita nak TP, kita boleh TP dengan aman di kawasan 161. Tapi memandangkan di sini tak ada pintu untuk naik, market masih meneruskan momentum untuk turun. Alright, so dua level ini sentiasa menjadi level-level yang market cari. Ini contoh market tak pergi kepada entry level kita iaitu di kawasan IB. Kalau kita tunggu, kita tak dapat. Kalau kita tunggu, kita tak dapat. So apa yang boleh kita buat adalah level ini memberikan entry level kita. Di sini berlaku EL7. Okey, tarik daripada atas sampai ke bawah. Okey. So dua tempat yang kita nak tunggu adalah di sini satu. Alright. Dengan di sini. Ini contoh market ini memberikan hanya satu entry level saja iaitu di sini. Satu entry saja. Dia sentuh kawasan 0.88 dengan 0.786 dan dia terus jalan. Ini contoh bagaimana kalau kita tunggu memang tak dapat di kawasan IB. Malah di kawasan sini pun tak dapat, iaitu di kawasan B ini pun tak dapat. Alright? So, di sini dia tak datang. Tapi masih lagi kita ada satu entry iaitu wajib masuk di kawasan 0.88 dan 0.786 di mana di sini. Kita wajib masuk di sini untuk memberikan kita sampai ke 423. Alright? Steve Buriman, waktu share career level. Saya ada tulis kat tepi ni. Kalau you tengok, right? Kalau you tengok kat tepi ni, saya sudah tulis ya. 0.5 dengan 0.386 dengan 0.88 dengan 0.786. Alright. Baik. Alright. Kemudian twin. Twin ni dia dua candle lah. Maksudnya ini twin lah. Ini twin. Twin ni kadang-kadang dia datang, dia jalan terus. Itu yang jadi masalah bila kita nak entry. Ini twin lah. Twinnya adalah bila sebatang candle ni datang, dia matikan satu, dua. So bila dua ni maksudnya kembar. Bila kembar ni dia ada twin. Dia satu batang candle. So di sini adalah dia punya CB lah. Dan candle ini dah pecahkan dua batang candle. Ini twin. Dan biasanya dia amat kuat lah. Ini pun twin. Dua batang yang dipecahkan. Ini pun twin. Dua batang yang dipecahkan. So kalau kita tengok di sini, kat mana kita nak masuk? Kat mana kita nak masuk? Pasti kita akan terlepas satu signal yang cantik sebegini. Nak tunggu dia sampai, tak sampai. Terus jalan. So Fibo level ini akan memberikan kita entry-nya, iaitu di mana? Di 0.786 dengan 0.88. So kita buat penarikan Fibonacci daripada sini sampai ke atas. Bila kita buat penarikan Fibonacci, finally kita akan dapati di garisan ini dia bersentuh. Inilah untuk kita masuk, wajib masuk untuk pertama sekali. Kalau kita masuk dengan kita ada jumlah total lot kita nak masuk adalah 5%. Ya. So kita pecahkan di sini mungkin 0.02, di sini mungkin 0.03. So besar sikit sekiranya market ni datang untuk kawasan yang berdua. Tapi kalau dia tak datang, kita sudah ada 0.02 dan terus pergi kepada lebih kurang 146 pip, iaitu di kawasan 423. Gunanya 0.86 dengan 0.786, 0.88 ini, gunanya adalah dia kalau dia duduk atas pada pullback lah. Pullback ni refer kepada 0.786, dia akan pergi ke entry level. Kalau dia bawah pada pullback iaitu breakout, dia akan pergi ke TP. So di sini adalah crucial point dia lah. Kalau dia duduk atas pada sini, dia akan pergi ke entry. Kalau dia tak boleh masuk
di bawah daripada sini, dia akan pergi ke TP level lah. Okay. Di sini juga sama, kalau you tengok, di sini ada satu CB pecah. So, tarik di sini. Alright. So, you boleh nampak ada dua tempat yang kita nak. Instead of kita nak TP di kawasan sini, kita ada first entry di sini. Right, first entry di sini wajib di 0.88, second entry di sini. Yang ini hampir sampai. So terpulang kalau you masuk tu you dapat, kalau you biarkan you dapat satu je lah. But still you ada entry level lah. You ada entry level. Baik. Azmi kata, Iman kata, saya tak tahu sama ada dia pergi 161, 261 ataupun 423. Baik. Kalau kita base pada SOP Musang, right? Kalau kita tengok, ini satu perjalanan yang panjang. Satu perjalanan yang panjang, di atas sini ada divergent. Dan kita lihat di sini dia pecah CB. Dan kalau kita nak ikut pada logik akal, kawasan yang menunggu, ramai orang menunggu adalah, I tak perlu beritahu, you boleh nampak ramai menunggu di kawasan right shoulder, left shoulder. Di sini ada left shoulder. Okey, di sini ada left shoulder. Alright. Dan ramai yang menunggu di kawasan right shoulder di sini. Alright, betul tak saya cakap? Betul kan? Ramai yang menunggu di sini. Dan kalau market itu lebih daripada right shoulder, left shoulder, right shoulder, the last is di kawasan sini. A, ini A, dia B, dia C, so di area sini. Area satu. Itu zone ya, itu zone. Tapi kalau kita percaya dengan Fibonacci level, ternyata market tak sampai dan kita terlepas. Confirm kita terlepas. So based pada Fibonacci, yang pecah adalah yang ini. Kita buat penarikan daripada sini sampai ke atas. So, saya beritahu statistik tadi adalah market dia akan pergi kepada dua tempat. Satunya adalah di kawasan sini. Iaitu di kawasan 0.786. Di sini saya ada tulis tapi ini dengan 0.88 wajib masuk satu. The next is kalau dia nak pergi lagi satu, kita akan tunggu di sini. Okay, kita akan tunggu di sini iaitu di mana? 0.5 dengan 0.386. Alright. So target entry itu dah ada. Kita tak perlu lagi untuk melihat market tu nak pergi kepada left ataupun kita dah ada zone. Tetapi walau macam mana sekalipun di sini wajib masuk satu. Wajib masuk satu. Alright. Kemudian kita tengok ya untuk Azmi ya. Market meneruskan perjalanan sampai ke 161. Azmi, you tolong dengar ya. Sampai di sini SOP kita kata kalau market nak naik, dia wajib ada IB dan CB. Okey. IB dan CB. Tapi kelihatannya di sini tak ada. Alright? Tak ada. Dan market meneruskan momentum down lagi sampai ke bawah. Finally, sampai di sini ke kawasan 261. Okey. Lihat kedudukan market. Di sini AO
dia merujuk kepada satu pergerakan yang maha dahsyat yang kita katakan sebagai convergent, which is memberitahu kita nanti akan ada new low. AO beritahu ni, nanti akan ada new low. Okey, sebab kalau kita tengok base pada correlation wave satu, ini dua. Bila berlaku saja convergent, dia merujuk kepada wave nombor 3. Dia ending somewhere di sini. Ya. Dia ending somewhere di situ. Kenapa yang ni tak boleh pakai? Baik. Sebenarnya, di sini nak naik tak boleh sebab pintunya atas. Tapi di sini ada, dia ada apa ni? Ada EL7. Tapi EL7 ini telah pun naik kemudian mencapai TP level. Kalau kita tarik Fibonacci, base pada sini sampai ke atas, dia dah sampai paling kurang di kawasan 161. Ini adalah pullback. Ya, pullback. Kemudian dia turun lagi untuk buat another low. Sebab apa? Sebab di sini memang menunjukkan situasi sell. Dan nanti akan ada new low. Itu tak boleh disangkal. Why? Sebab AO beritahu situasi convergent. After convergent, dia akan ada pullback. Baik. Baik. Azmi, you dengar ya. Fibo ni saya buang dulu. Alright. So di sini ada pintu. Pintu pullback. Which is kalau kita nak wave nombor 4, dia wajib ada atas pada kosong. Yang ini. Selagi mana tak ada atas pada zero line, wave nombor 4 tidak berlaku. Kita tak boleh anggap, kita tak boleh ambil daripada sini ke sini ataupun ke sini, katakan yang ni belum berlaku ya. Dan kita kata okey ini 3, ini 4. Salah daripada segi bacaan AO. Why? Sebab di sini belum lagi duduk atas pada kosong. 4 hanya di-apply bila mana AO-nya atas pada kosong. Yang ini bukan 4. Yang ini pullback dalam subwave. Iaitu kita ada 1, 2, 3, 4, 5 dalam subwave. Bukan dalam wave yang kita tengok ni. Dalam 3 ada 5. So, ternyata perjalanan ini endingnya di sini. Yang ini baru 4 sebab dia duduk atas kosong. Dan di sini disebabkan 4, normally 4 dia tak boleh pergi lebih daripada 423 ataupun 261 sebab dia adalah correction. So di sini kita tengok ada twin, kita tarik Fibonacci. Alright. Untuk entry memang di kawasan sini kalau you nak masuk based on correction. Dan TPU sekadar di 161. Kenapa di 161? Sebab di sini ada pintu yang sudah buka. Di ending pada 4 sudah ada pintu twin, ada 2 batang candle dan dia pecah. So ternyata apa yang diramal oleh AO ini benar dengan ada convergent, iaitu peningkatan daripada segi momentum yang mana selalu reflect dengan wave nombor 3. Bila berlaku convergent, dia reflect kepada wave nombor 3. Kemudian dia ada wave nombor 4, syarat dia AO mesti berada atas pada kosong. Walaupun kecil cinonik sebatang kecil tetap valid untuk wave nombor 4. Dan nanti selepas wave nombor 4 ini selesai, dia ada wave nombor 5. Dan wave nombor 5 adalah divergent dengan wave nombor 3. So, di sini kita boleh ambil di sinilah.
Alright. Di sini dia ada divergent, iaitu antara sini dengan sini. Divergent. Okey, Azmi. Saya rasa slow dah saya bawa tu, saya dah beritahu tu. Boleh faham tak? Yes, divergent. Yes, con, pullback, hidden, divergent. Yes, betul. Hidden dia dengan mana? Hidden dia adalah di antara ini dengan yang ini. Poin yang nombor 2. Di mana poin nombor 2? Poin nombor 2 ni, dia duduk di sini. Ya. So, kita boleh nampak yang ini telah pun mengatasi height yang ini. Tetapi, price tak mampu cabar. So, kita nampak berlaku hidden. Ya, saya buat kesimpulan untuk refresh ya. Dalam ni semua ada entry. Kita dah tahu kat mana cara tempat yang bagus untuk kita entry. Kita juga ada melihat kepada AO. Penting ya, tengok kepada convergent, which is convergent selalu kita refer kepada satu perjalanan yang besar, yang panjang, iaitu wave nombor 3, which is nanti akan ada wave nombor 4 dan wave nombor 5 untuk siapkan dia punya, completekan dia punya circle dia ya. Dan kita juga lihat bagaimana untuk bila mana dia sampai di satu level tu, mata kita kena tengok pintu lah Azmi. Bila tengok di Fibonacci tu dia sampai ada pintu dan you boleh stop buat seketika. Kalau you tengok tak ada pintu, so you kena hati-hati, which is kalau dia boleh sampai lagi tempat untuk dia buat reversal pasal pintu tu tak ada ya. Contoh kalau kita tengok yang inilah, yang ini ya. Katakan kita tengok yang ini ya. Yang ini ya, kita tengok yang ini. Satu perjalanan yang panjang ya. So kalau kita tengok di sini, kita ambil Fibonacci ya. So untuk sampai di sini, di kawasan 423 ni, of course di dalam ni nanti ada subwave yang you kena tengok. Pertamanya, dia tak boleh lari daripada calculation 5 wave. 1, 2, 3, dan 4 ini wajib ada atas kosong. Ni wajib ada atas kosong ya, wajib. Memang kalau you tengok 4 ni dia tak boleh lari, dia wajib ada. Kalau you tengok dia berlaku pullback tapi tidak berlaku atas pada kosong, maksudnya 4 belum complete. Belum ada, belum wujud. Okey, 4 tu belum wujud. Right, contoh kalau kita tengok ya, satu perjalanan yang panjang dan juga ada pullback. Dan kita tengok yang inilah. Okey, tengok yang ini ya. Yang sekarang ni. Kita tengok ada satu pergerakan di sini, base pada sini ya. Kemudian kita buat penarikan Fibonacci base pada CB100 ya. Ternyata market ni dah sampai ke area 423. Tapi masalah kita adalah AO ni dia sentiasa berada di kawasan positif atas pada kosong. So kalau kita nak rujuk di sini, di mana dia punya pullback? Di mana dia punya complete pullback, which is sama ada 4, 2 ataupun B. B adalah pullback, 2 juga adalah pullback dan 4 adalah pullback. Ini ada tiga kategori pullback ya, 4, 2, B. Now,